with you. You're not afraid of the dark, are you? Okay, hi, Assalamualaikum. Welcome back to Makcik. Wah boleh. Hai, Assalamualaikum semua orang. Kami Rasim. Banyak pula hasil-hasil anak-anak Hasim di sini. Kamarina and Makcik Production here. I hope you are in a good mood today because It's a good day to have a good day. Okay, kau tak tahu. Okay, so hari ni kita ada special guest. Masih. Okay. Hari ni kita Kamal jemput Makcik Production. Okay, korang boleh ceritakan sedikit tak tentang Makcik Production ni apa sebenarnya? Korang ada berapa ahli kumpulan sebenarnya? Okay, actually Makcik Production ni terdiri daripada kita orang punya adik-beradik. Sibling kita orang sendirilah. Which is daripada kakak pertama Kak Ica, kakak kedua Kak Ya, ketiga Kak Sarah, keempat Rina. Tapi Rina tak ada. Actually hari ni ada nombor keempat. Rina. Rina dah tak ada. Dia ada exam. Dia ada exam. Jadi dia tak dapat dah bersama-sama kita pada hari ini. Tapi saya dapat rasakan aura tu yang Rina tu mesti cantik orang dia kan. Rugilah saya tak dapat jumpa dia. Otak dia lambat sikit, dia blur. Dia blur. Dia sebenarnya dia blur. Nak cakap cantik tu tak tahulah cantik ke tidak. Tapi start saya bangun memang saya akan rasa loya lah setiap kali tengok muka dia. Itu je lah kenyataannya. So adik yang terlahir adalah Zack. Okay. Yang di mana dia pakcik tapi makcik ni cuba nak memakcikkan juga pakcik. Okay, so itu dah sebenarnya Makcik Production terdiri daripada our siblings. Yeah. Okay, so hari ni Kamal nak jumpa diorang ni untuk ceritakan tentang pengalaman seram yang eksklusif. Okay, so sebelum sebelum kita nak start cerita ni, jangan lupa lepas korang habis tengok video ni, tekan link description box below and subscribe Makcik Production. Dekat situ adalah video challenge, game, confession ataupun podcast. Ada juga kisah seram. Jangan lupa sebab sekarang ni kisah seram tu yang paling top kan, tentang misteri api, cerita bulan puasa. Korang boleh tengok kat description box below, okay? So, macam biasa, sebelum kita mulakan, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan syaitan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, kita akan mulakan kisah seram. Kita tak cerita seorang-seorang, tapi kita mungkin akan dengar satu kisah seram yang berlaku dekat rumah lama kakak korang, Kak Ica. So, Kak Ica boleh start ceritanya. Ceritakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan suara macam tu. Nafas. Bau nafas tu. Okay, nak cerita. Terus boleh cerita Boleh. Okay, nak cerita pasal dulu ada duduk rumah kat rumah lama dulu. Okay, rumah tu rumah baru. Dia kawasan tempat kelapa sawit tu lah. Ladang kelapa sawit. Memang rumah aku dengan rumah dia. Okay, so dia rumah tu rumah perumahan baru. Jadi korang sedia maklum lah jika kawasan ada kelapa sawit ni kan, rumah yang tiba-tiba kawasan tu kita buat rumah. So banyaklah tinggalan-tinggalan, benda-benda macam tu kan. Jadi kita sewa kat situ. First yang menyewa kat kawasan perumahan baru tu. Jadi kita mestilah tak tahu. Kita tak tahu ada apa kat rumah tu, okey ke tidak kan. Sebab kita adalah orang yang pertama duduk kat situ. Jadi, nak kisahnya, mula kita duduk okey je, kita tak ada rasa apa-apa. Tapi kisah ni bermula bila kita dapat baby, kita dapat anak.
Okey, anak tu bila kita baby bila baby tu kita bawa masuk dalam rumah, semua sedia maklum lah jika baby apa umur sibian ni? Apa? Oh, umur sibian. Umur sibian kan? Kita semua sedia maklum yang benda tu memang suka sangat dengan Umur baby. subian. Umur sibian. Ada je apa nak? Dia kurang dia tak ingat nama dia macam tu, kurang macam tu. Dia sangat suka pada budak-budak. Kuda ni Jadi geram pula kita. ingatkan Mali ni. Jadi baby tu macam dia asyik menangis. Jadi kita ni macam tak boleh nak tidur tau. Itu bila waktu malam tu ada satu hari tu kadang-kadang dia menangis, kadang-kadang dia tak menangis. Bila dia tak menangis tu dia macam malam-malam tu dia akan mata tu akan ke arah satu tempat saja. Dan mata akan naik ke atas. Jadi kita tahulah, tapi time tu kita adalah pertama kali jadi ibu, kita tak tahu apa-apa tau. Apa dah aku nak kena buat? Anak aku ni kembung ke apa ke, kita tak tahu. Jadi bila dah berhari-hari macam tu, efek pada kita, emosi kita tak cukup tidur. Kita tak tahu kenapa anak kita jadi macam ni. Jadi last sekali kita call lah mak kan. Kita tanya pada orang tu yang lebih arif. Lepas tu kenapa? Ada member nak berak. Lepas tu mak kata tak apalah, kita pergi jumpa ustaz. Ustaz tengok. And then kita pun bawa lah kepada ustaz tu. Dan ustaz tu tengok okey ada yang mengganggu baby ni. Dia suka main baby ni. Jadi ustaz tu macam ubat-ubat, keluarkan daripada badan baby ni, jangan ganggu semua kan. Lepas tu letaklah minyak-minyak. Macam biasa ustaz buat. Jadi lepas tu dia buat something kepada mata. Mungkin lah pada saya mungkin rasanya tutup hijab kot rasanya. And then lepas tu baby tu okey. Dia tak ada menangis, tak ada apa. Jadi kita orang rasa okey dah kot kan. Mungkin jin tu yang suka pada baby. Lepas tu bila tahun-tahun tu bila anak dah besar, tiba-tiba dia macam ada satu hari tu dia kata, ibu dia waktu maghrib dia menangis, dia tutup mata, dia pandang kat atas tangga. Jadi kenapa? Jadi kita ni emosi tau. Kita macam kenapa pula? Kenapa? Tak ada apa-apa lah. Kita tak ada ilmu. Tak ada ilmu macam tu. Jadi Okay, kejap. Zakwan dia nak terberak. Okay, tak apa, kita sambungkan. kita tak ada ilmu macam tu. Kita marah dia balik. Lepas tu esok pun jadi benda yang sama pada waktu maghrib. Selalu pada waktu maghrib dia tunjuk ke arah tangga pula. Lepas tu tutup mata dia pergi kat kita. jadi Ni anak lain lah. anak yang sama tu lah. Anak yang sama tu dah sama. besar. Dah besar. Kita ingat tak ada apa-apa sebenarnya. Lepas tu dia kata something wrong somewhere. So kita cakap lah dengan ayah dia. Lepas tu ayah dia macam tak percaya tau. Tak ada apa-apa. One day pada tengah hari, tengah makan tengah hari, anak buat lagi perangai macam tu. Dia kata itu ibu. Jadi kita pun okey, tengok ni dia kata benda yang sama juga. Jadi suami pun macam dia kata dia pun tiba-tiba merasa something juga. Orang kata bila something terjadi, bulu roma kita ni akan tegak macam remang. Lepas tu dia pun cakap kepada kau, aku tak ganggu kau keluar daripada rumah ni. Adalah suami dia macam baca doa sikit kan. Lepas tu memang terasa dia tunjukkan tangan dia tu, bulu roma dia tegak time tu. Lepas tu dia kata insya-Allah dia dah keluar time tu. Jadi apa yang kita orang ingat benda-benda yang meninggal. Benda-benda meninggal ni memang akan ada. Dia akan masuk singgah sekejap kan. Itu pun pada kita dekat dalam rumah tu macam mana pun bawakan kita. Kalau dia rasa dia suka mungkin dia stay kan. Lepas tu kita orang pun ingat okey dah tak ada apa-apa. Lepas tu bila dapat baby lagi second tu jadi benda yang sama, baby tu pun menangis juga. Lepas tu kita again macam stres sangat-sangat. Jadi balik kenapa jadi macam ni? Okey mungkin umur Sibian datang lagi. Mungkin sebab dia suka baby. Seramnya dia sebut macam tu. Kita pun ulat buat benda yang sama. Tapi kali ni baby ni menangis yang tanpa henti. Kita orang terpaksa keluar daripada rumah tu, pergi ke tempat lain untuk dia reda. Kita takut dia jadi sawan tarik. Bila baby menangis terlalu lama, dia tak boleh nak kontrol dia punya pernafasan. Jadi kita takut Bunyi sawan ya. Dia tak boleh nak kontrol. Dia nak menangis tapi menafas sebab baby kan. Lain kali bila dia jadi sawan. Sekarang pula aku nama umur Sabian. Umur Sabian. So kita keluar dari rumah tu dan dia tidur. Esok tu kita jumpa ustaz, kita buat benda yang sama macam baby yang pertama. Baby yang sebelum ni. Lepas tu pun okey balik. Bila okey balik, okey. Lepas tu adalah beberapa macam tiba-tiba kenapa rumah ni bila masak nasi kerap basi. Basi dia macam mana? Basi dia sampai boleh lendir. Itu antara tanda-tanda yang kat rumah kita ada gangguan. Ya, lepas tu Basi sangat tu gelendir. Macam dah berapa hari tau.
Satu tanda. Satu lagi tanda apa ni, setiap bateri dalam rumah tu akan cepat habis. Oi, aku tak tahu tu. Patutlah aku apa ni, aku pergi rumah Kak. Semua rumah dia ada dalam 10 ke lebih 5 jam tau. Semua jam tu tak ada bateri. Ya, pada ketika itu. Ke sebab benda tu macam dia nak sebab cas. Ustaz yang bagi tahu. Dia baru kita realise. Macam mana kita dapat tahu bila ada next baby lagi. Jadi lagi sekali macam orang kata apa tahu acara setiap kali ada baby. So korang tengok bateri jam cepat habis nasi. Jadi tapi kali ni baby yang kali ni lagi teruk. Lagi teruk macam di effect mental, fizikal dan segalanya. Kenapa jadi lagi? Dan kita orang dah pergi jumpa ustaz pun dah buat benda yang sama seperti sebelum ni, tapi tak ada apa-apa. Esok tu kena lagi. Jadi ustaz pun selalu bagi tahu benda ni akan datang balik. So kita buatlah apa yang ustaz tu suruh. Tapi kita dah tak mampu sebab kita ilmu kita tak ada. Kita tak banyak ilmu. Kita hanya buat apa yang ustaz tu cakap. Jadi kita dah stres sampai hampir berpantang. Stres sampai tak boleh tidur, pantang. Lepas tu nak jadi meroyan pun boleh. Kan? Sangat tertekan. Lepas tu dah sekali kita orang decide okay, memanglah nak jumpa ustaz, tapi tak semua tu macam kita sedia maklum okay ke ustaz ni kan. Kita tak sure. Setiap ustaz tu kita tak sure macam mana. Jadi last kali kita orang jumpa satu ustaz ni, ustaz daripada Darul Shifa. Sebelum ni ada jumpa someone satu lagi. Ni ustaz tu kata dia boleh bantu, tapi tak sure lah nak gelarkan dia ustaz ke apa, kita tak sure. Ataupun pengamal perubatan. Pengamal perubatan ke mungkin kan. Dia claim diri dia ustaz ke? Pengamal perubatan lah. Pengamal perubatan. Tuan. Tapi tak kasih dia macam orang Jawa ke? Ya. Macam Jawa? Jawa. Ustaz ke tak, mungkin pengamal perubatan lah kot yang lebih arif dengan benda-benda ni. Jadi dia kata okey, ambil dia pergi ke rumah tu. Dia nak tengok sendiri. Jadi kita pun Mana kau jumpa? Ustaz tu online. Ada someone yang introduce. Ada orang. Okay. Kita time tu kita dah desperate tau. So siapa yang kita boleh lah sebab walaupun berbayar ke apa semua kita ambil. Kita dah orang kata koyak mental semua. Okay, koyak. Fizikal pun. Bukan kita je, suami, anak-anak lain semua. Lepas tu dah kita bawa dia datang rumah tu. And then dia duduk kat luar lama sekejap. Lepas tu kita dah masuk rumah dulu. Lepas tu dia masuk. Kenapa ustaz? Tu banyak kat luar tu. Oh my god. Belakang sikit. Kenapa dia buat macam mana? Dia ada lah tunggu dekat depan tu. Saya senyum je lah cakap macam tu. Oh ya ke? Lepas tu dia pandang masuk rumah semua. Dia kata rumah ni sebenarnya lintasan laluan diorang. Macam mana? Rumah tu diorang ada lintasan diorang. Benda tu orang tu dah cakap. Rumah tu dia ada lintasan. Actually kita kan tak tahu alam gaib. Dia kan kita kena percaya pada alam gaib juga. Diorang ada tempat kadang macam sorry nak interrupt sebab yang kita tahu contoh di dunia kita darat, tapi kadang-kadang dekat alam gaib tu ada mungkin sekarang ni adalah laut. Kita kena percaya pada alam gaib juga. Okey Jadi dia kata rumah ni adalah laluan lintasan mereka. Sebab tu diorang boleh menyenggah dekat rumah ni. Lepas tu kita okey scary. Kan? Lepas tu dia kata tak apa, saya boleh bantu, saya boleh ubatkan rumah ni. Lepas tu dia kata okey lah. Dia masuk rumah, dia naik sampai atas, dia pakukan, adalah cara-cara dia pakukan kat dinding tu. Paku apa? Kau buka tak apa yang dia paku tu? Tak tahulah. Kau tak buka balik? Tak nanti tak habis dia. Dia buatlah dengan cara dia. Dia buat dengan cara dia. Adalah lepas tu dia ubat baby, minyak, tapi semua tu ada bayaran. Oh my god. Bayaran dia sikit darah ke? Ya. Ya, semua tu bayaran. And then dia kata dia ambil masa untuk ubat rumah tu. Jadi kita orang kena dah ubat semua. Kita balik. Kita tak duduk di situ lah. Kita baliklah rumah lain. Di rumah lain, baby menangis lagi. Oh shit macam tu. Dengan situ dah sangsi dah. Ya ke ustaz? Ya ke dia ustaz kan? Kita dah ni kata dah okey kan. Kita call ustaz, mana nangis lagi baby ni. Tepat Alah, pada pukul 12 mahal. malam. 12.12 yang tu mesti punya. Kadang-kadang pukul 11. Kita orang dah tahu dah waktu dia akan menangis. Waktu dia aktif. Ya. Lepas tu ustaz kata okey, saya tengah berlawan. Lepas tu macam Tok ni nak fikir dengan waras tau. Okey lah ustaz,
Lepas tu esok tu pun lagi menangis lagi. Nama betul Ustaz Belawan. Jadi Kau Ustaz lah, nama betul pengamal perubatan Belawan. Jadi lepas 3 hari tu and then orang tu minta untuk teruskan lagi perubatan tu, dia minta bayaran lagi tambahan. banyaknya. Tapi time tu kita dah tak mampu dah sebab dah terlalu banyak kita habiskan. Bukan saja nak bayar tu, kos-kos perubatan tu pun daripada kita. Kos-kos dia nak ubatkan tu kita juga yang keluarkan. Tu lain, bayar lain. Jadi kita tak tahulah nak macam mana kan, sebab kita kesian pada baby. Kita kesian pada diri kita. Last sekali doa semua kan. Suami lah berdoa lah, dia solat, dia kata bantu sebab kita orang dah lost. Tu yang jumpa Ustaz Darul Syifa. Ustaz Darul Syifa daripada online. Lepas tu Ustaz kata okey, ambil saya bawa saya ke rumah tu. Okey, dia kita orang bawa lah. Still berbayar juga. Still dia berbayar juga. Adalah emak-emak dia. Tapi tak sikit darah macam tu. Susah nak sebenarnya kan, susah nak cakap pasal bayaran ni. Dia subjektif tau. Nak kata cekik darah tak cekik darah sama je. Cuma kita ni sebagai kita ikhtiar je. Ikhtiar lah. Kita ikhtiar sebab kita dah tak mampu dah. Kita dah tak tahu dah sebab terlalu lama. Jadi kita teruskan juga. Duit tu kita rasa boleh cari walaupun dah tak ada dah ni. Teruskan juga. Jadi bawa ustaz tu pergi ke rumah dia. Ustaz tu buat dengan cara Darul Syifa punya lah. Dia buka balik semua paku-paku yang terdahulu yang pengamal perubatan buat ni. Dia buka, dia kata dia akan buat dengan cara dia. Tak nak bercampur, dia kata. Nanti bercampur jadi lain. Tak tahu yang mana satu betul, mana satu tidak. Jadi dia buka. Lepas tu Macam pelik lah aku paku tu. Kan, kita pun tak sure. Kita pun tak boleh nak fikirkan waras sebab time tu Kalau tau. ikutkan dulu kat rumah ni pun dengar tak waktu ada orang dia berubat rumah ni dia ada paku sampai. Ya, pernah dia buat paku kan, warna kuning tau dia paku kan. And finally last ada ustaz seorang buka. Sekali tengok benda tu dalam tu kan ni tau. Ada sampai Kosong macam Lah, dia menipu. dulu. Dekat aku ingat depan pintu. Dulu kan ayah kan, kita ni kan masa tu kita nak ubatkan rumah ni macam-macam ustaz, bukan ustaz, bomo tak sekali bomo semua kita ni. So kita tak tahu benda tu sebenarnya yang mana satu. Okay. Jadi apa tadi okey, dengan Ustaz Darul Syifa ni, lepas tu kita orang kata, Ustaz kata tak apa, kita ikhtiar, Allah Subhanahu Taala yang bantu kita. Kita kena minta pada Allah, bukan kepada manusia. Dia macam motivate kita balik lah sebenarnya, kita yang dah lost ni. Lepas tu kita kembali balik pada hukum asal asal kita. Okey, ni kita apa kata, motivate diri kita charge balik energi kita, tenaga kita balik kan, fikiran minda kita semua. Lepas tu kita orang bagi tahu lagi, Ustaz baby pun menangis, Ustaz semua tak boleh masuk. Okey, bawa baby datang sini. Lepas tu Ustaz tu minta okey, ibu pegang mata baby. Lepas tu Ustaz baca. Time tu mungkinlah ingat tutup hijab. Fikir itu saja. Mungkin Ustaz tu tutup hijab sebab dia kata pegang mata baby, gosok-gosokkan mata baby sambil Ustaz tu baca something. Baca doa lah yang pasti. Lepas tu dia pegang perut, dia check semua. Okey dah. Lepas tu dia bagi tahu. Okey, dekat rumah ni ada tak nasi cepat basi ke tidak? Barang-barang yang bateri seperti jam cepat habis ke tak? Itu antara tanda rumah tu ada something. Lepas tu kita orang bagi tahu, ya ustaz memang ada. Dua-dua tu. Nasi basi. Nasi apa? Nasi. Dan barang-barang elektrik macam jam lah, bateri kan. Jam cepat habis. Dia charge diri dia, lepas tu dia makan. Tak tahulah kan. Dia serap energi tu ke, tenaga tu ke, tak tahu kan. Jadi ustaz kata okey. Kita buat dengan cara kita kan. Adalah garam macam biasalah dengan cara Darul Syifa. Lepas tu buat benda tu kena buat tak salahnya 3 hari kot. Kena buat berturut, tak boleh tak berturut, kena berturut. Kalau tak kena ulang balik. Lepas tu time tu suami lah yang buat kan. Kita duduk dekat rumah satu lagi lah. Lepas tu kita nak tahu okey ke tidak, kita orang tunggu pada malam tu. Malam yang ketiga lah. Ya, malam yang selepas berubat tu sebenarnya. Dia tak menangis. Dia tak menangis. Lepas tu okey, tentu kita orang dah terbuka fikiran minda. Okey, kita dah temui jalan. Allah dah lorongkan ke arah Ustaz Darul Syifa tu. Jadi baby dah okey, baby dah sihat, baby dah tak menangis, kita dah boleh tidur malam.
Lepas tu kita dah boleh yakin masuk rumah kita tak ada apa-apa. Sejak pada itu. Tapi nak bagi tahu jugalah, benda-benda ni akan tetap datang menyinggah dekat rumah kita. So kalau kita nak balik pada rumah, terutamanya waktu malam, bacalah doa sebelum masuk ke dalam. Sebab ada je benda yang ada je benda mengikut kita, dan pasti diri kita akan dihimpak tu mesti ada. Kita yang nak masuk rumah tu terutamanya baca doa. Untuk dia stop daripada ikut kita sampai masuk ke dalam rumah. Misteri Seram pula. Mungkin memang kata apa, no wonder lah rumah tu pun ada benda yang keras. Dan rasa macam kuat lah charge negatif dia sampai macam, dia macam bercampur dengan yang negatif daripada rumah tu, benda yang ada dalam rumah sebab tu. Sebab dia daripada ladang kelapa sawit dulu kan. Dan umus subian juga. Sebab kita tahu setiap kali rumah yang ada baby, of course ada umus subian yang akan baca. Sebab kalau siapa yang ada anak yang pendengar sekali yang ada baby kecil, of course confirm lah, mungkin dia ataupun adik-beradik dia mungkin mesti pernah ada gangguan benda yang sama. Dia ada baby kat rumah, dia menangis semua kan. So cerita Kak Ica ni dia macam ada dua tau, umur subian dan juga sebab bekas kat rumah Kak Su adalah tempat ladang kelapa sawit dulu kan, tempat rumah dia. So kadang-kadang memang ada jin yang suka dengan budak-budak, kacau budak-budak baru. Itu rumah yang lama lah. Jadi kita tinggalkan rumah yang lama itu. So kita bawakan ruh yang baik tu je. Yang positif ke rumah kita, maksudnya kalau kita keluar je mana-mana sekejap, walaupun buang sampah di luar sekalipun. Terutamanya waktu malam, buang sampah pada waktu malam, masuk rumah tolonglah baca doa. Ada je yang mengikut sebenarnya. And then satu lagi, kalau balik je walaupun pergi mana, jangan terus pergi kat baby. Jangan terus pergi kat baby. Pergi mandi dulu, relax dulu, pergi kat luar relax dulu. Baru pergi kat masuk dalam mandi, solat, baru pergi kat baby. Okay, nampaknya Pakcik Production memang dari tadi berak ya. 2 jam baru berapa minit ni. Sembelit aku rasa ni. Doakan beliau okey di dalam. Okay, korang tahu kenapa dia terberak tadi tu? Sebab mungkin dia makan ni. Korang nak tahu kontennya, jangan lupa tengok video dekat Makcik Production, okay? Kita dah post video tentang adalah tu. So kamu rasa tu je lah video untuk hari ni. Thank you kepada Makcik Production sebab sudi berkongsi cerita dengan subscriber creepy yang ada dalam channel Kama. Susahnya aku tak dapat tengok muka aku. Okay, Rabun. Harapnya depan ni korang ada lagi kisah-kisah yang boleh kongsi dengan creepy. Sebab kita baru dengar daripada Kak Ica. Kita tak dengar daripada Kak Iya, daripada Kak Sarah, daripada Zakwan. So kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan subscribe. Jadi tiba aku dah terika Makcik Production. Thank you juga sebab jemput kita orang Makcik Production. Rugi lah tak jumpa Rina tu. Kamari Nasib. Tak jumpa pun tak apa. Tak rugi sangat. Penting pun. Tak rugi sangat pun. Alah, biasa je dia tu. Baik, kita orang yang paling terpenting. Jangan lupa subscribe Makcik Production di button bawah. Ting. Button bawah ni. Itu Kamari Nasib. Di description di bawah. Okay. So thank you dah tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye.